Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, jadi untuk pembentangan bagi seminar antarabangsa Islam dan Sains 2021, saya Kamal Azmi bin Abdul Rahman akan membentangkan di bawah tajuk Sains Baharu menurut Osman Bakar. Jadi sebelum kita pergi lebih lanjut, kita akan lihat biografi ringkas Profesor Emeritus Dr. Osman Bakar. Walaupun ramai dalam kalangan kita telah mengenali beliau, kerana beliau merupakan seorang tokoh ilmuwan yang berpengaruh lah. Dia bukan sahaja di Malaysia, malahan di peringkat antarabangsa. Jadi kalau kita lihat berdasarkan kepada latar belakang pendidikan Profesor Osman Bakar, beliau merupakan seorang yang berlatar belakangkan bidang matematik, iaitu di peringkat sarjana muda dan juga sarjana. Kemudian beliau telah melanjutkan pengajian beliau di peringkat Doktor Falsafah di Temple University dalam bidang falsafah, yang mana beliau menjadi supervisi kepada seorang ahli falsafah penting, iaitu Syed Hussein Nasr. Jadi dalam penulisan dan kajian Profesor Osman Bakar, beliau banyak menjelaskan hubungan antara sains dan agama dalam bentuk holistik, iaitu hubungan yang harmoni antara agama dan sains. Jadi kebanyakan penulisan Profesor Osman Bakar dan juga area tujahan beliau banyak menulis berkenaan dengan hubungan antara agama dan juga sains. Oleh kerana itu, kalau kita lihat komitmen dalam berkongsi pemikiran dan kefahaman tentang sains Islam tauhidik di peringkat antarabangsa. Jadi beliau ni kalau kita lihat banyak menulis ataupun berkongsi tentang idea pemikiran berkenaan dengan sains Islam, berkenaan dengan sains tauhidik di peringkat antarabangsa. Jadi penulisan beliau yang paling signifikan, yang paling penting iaitu Tauhid and Science. Buku ini telah diterjemahkan, diterbit berulang-ulang kali, berulang cetak kerana mendapat perhatian dalam kalangan sarjana, bukan sahaja sarjana Muslim, bahkan di peringkat sarjana non-Muslim. Okay, jadi selain daripada penulisan karya penting ini, Osman Bakar juga telah dinobatkan sebagai 500 tokoh Muslim paling berpengaruh di dunia di dalam The Most Influential Muslim in the World, daripada John Esposito dan juga Ibrahim Khalil. Jadi daripada beberapa aspek penting berkenaan biografi ini menjelaskan bahawa beliau merupakan seorang tokoh yang penting untuk kita fahami berkenaan dengan hubungan antara Islam dengan sains. Baik, jadi kali ini kita pergi kepada perbincangan yang ada dalam tajuk perbahasan, iaitu berkenaan dengan sains baru menurut Osman Bakar. Jadi kalau kita lihat bahawa sains, sejarah perkembangan ilmu sains ini dalam penulisan Osman Bakar, seringkali beliau menjelaskan sains ini berdasarkan kepada aspek kronologi dia, di sejarah falsafah sains. Jadi menurut beliau, sains yang penting telah muncul dalam peradaban dunia ini adalah sains dalam tamadun Islam. Jadi sains ini telah lahir dalam abad tamadun Islam pada abad pertengahan, kurang abad ke-7 gitu. Jadi apa yang Osman Bakar jelaskan bahawa sains ini menepati kerangka sains tauhidik, iaitu sains yang menepati aspek kerangka Islam yang tidak mengabaikan aspek keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sains ini sentiasa menjadi rujukan beliau dalam penulisan, dalam menjelaskan apakah itu sains tauhidik, dan penjelasan berkenaan dengan sains dalam tamadun Islam ini juga sering kali menjadi inspirasi beliau dalam beliau membawa agenda sains tauhidik dalam penulisan sains dan tauhid tadi dalam buku karangan beliau. Sains ini terhasil daripada usaha sintesis sarjana Muslim
Jadi sains tauhidik yang lahir dalam tamadun Islam ni adalah satu usaha sintesis, iaitu gabungan banyak latar belakang dan tradisi. Maknanya dalam pembentukan sains tauhidik ni, beliau bukan hanya memfokuskan kepada sains-sains yang muncul dalam tradisi Islam, bahkan menurut Osman Bakar, ia adalah perkembangan ataupun satu usaha penggabungan pelbagai tradisi yang ada sehingga membentuk sains tauhidik, dalam arti kata lain tidak bercanggah dengan kerangka Islam. Saintis Islam telah merintis jalan bagi perkembangan ilmu sains moden. Jadi, sains abad pertengahan yang telah muncul dalam tamadun Islam ni merupakan perintis jalan kepada pembentukan sains pada abad seterusnya yang merujuk kepada zaman moden. Bahkan kita tidak dapat nafikan bahawa pembentukan sains yang ada pada hari ini juga mempunyai sumbangan ataupun mempunyai pengaruh daripada apa yang telah ditemukan dalam sains abad pertengahan, iaitu sains dalam tamadun Islam. Jadi secara kronologinya, Osman Bakar menjelaskan lagi, selepas sains dalam tamadun Islam maka munculnya sains moden. Bukan sains moden ini adalah sains barat yang mana ditemukan pada abad ke-17 berdasarkan kepada falsafah mekanistik Newton bagi alam yang menggunakan teori ataupun prinsip rasionalisme dan empiricism. Jadi ini yang Osman Bakar jelaskan bahawa tentang sains moden. Jadi sains moden ini adalah pembentukan sains baru pada abad ke-17 yang mana tidak lagi meneruskan tradisi sains tamadun Islam walaupun ada pengaruhnya. Jadi kisah itu baru yang dalam memahami alam, sains moden menggunakan falsafah mekanistik Newton dan yang mana mengambil sumber ataupun kerangka rasionalisme dan empiricism. Rasionalisme adalah satu semangat baru di barat yang mana ilmu pengetahuan itu sumber utama ilmu pengetahuan adalah datang daripada akal manusia. Manakala empiricism juga pula melihat sumber ilmu pengetahuan itu datang daripada panca indera dan pengalaman manusia. Jadi ini adalah aspek penting dalam perkembangan ilmu sains moden. Bahkan kalau kita melihat kepada perkembangan ilmu lain juga di barat, semangat rasionalisme dan empiricism itu memang ada, bukan sains. Bahkan ilmu social science, ilmu perkembangan lain diambil daripada semangat rasionalisme dan juga empiricism. Jadi apa yang kita dapat lihat di sini, sains moden ni bertentangan dengan sains Islam. Kerana sains Islam itu dibina berdasarkan kepada kerangka tauhid, tetapi sains moden di barat ini dibina berdasarkan kepada kerangka yang baru, iaitu rasionalisme dan juga empiricisme. Jadi inilah yang membentuk peradaban barat. Sebab peradaban barat ini kalau kita lihat dibentuk berdasarkan kepada pertentangan antara kehidupan sosial manusia dengan aspek agama, iaitu agama Kristian. Jadi secularism muncul, humanism muncul. Jadi aspek perkembangan ilmu termasuk ilmu sains juga dibina berdasarkan kepada pertentangan tersebut. Maka hubungan agama dengan sains tidak harmoni lagi seperti mana yang ada dalam sains tamadun Islam. Jadi sains moden meneruskan lagi semangat secularism itu. Maknanya satu cabang ilmu yang bebas daripada agama, yang bebas daripada nilai suci. Sains itu bersifat neutral dan mesti difahami berdasarkan kepada prinsip rasionalisme dan juga empiricism. Tidak lagi dapat menjawab persoalan dalam sains kontemporari yang lahir daripada pasca moden. Walaupun begitu, sains moden ini bila berkembang pada abad ke-17, dia dapat memenuhi aspirasi yang ada pada masyarakat moden barat. Tapi bila masa bergerak sampai kepada abad baru, terutama abad kontemporari, muncul ideologi seperti pasca modernism, postmodernism, maka sains moden ini dikritik kerana tidak dapat menjawab banyak persoalan, bukan sahaja dalam aspek sains, bahkan tentang falsafah kehidupan manusia lagi. Jadi akar kepada sains moden ini adalah utilitarianism. Utilitarianism ini adalah satu prinsip
yang mana melihat kepada kemanfaatan sahaja. Apa-apa sahaja cabang ilmu ataupun teori sains yang mana memberi kepada banyak manfaat kepada manusia, maka teori itu benar berdasarkan kepada falsafah utilitarianism dalam sains. Jadi hakikat sebenarnya utilitarianism ini telah berpegang secara keterlaluan kepada utilitarianism ini boleh membawa kepada kebinasaan. Kalau kita lihat penemuan sains dalam kejuruteraan genetik dan juga kelahiran tenaga pemusnah seperti nuklear, senjata biologi dan lain-lain, walaupun nak membawa kepada kemanfaatan, tetapi dia membawa kepada kebinasaan dalam kehidupan manusiawi. Oleh yang demikian, bahawa Osman Bakar mengkritik sains moden ini kerana bukan sahaja dia bercanggah dari aspek agama ataupun aspek sains tauhidik yang beliau utarakan, tetapi sains moden ini berpotensi membawa kepada kebinasaan. Oleh demikian, itulah bila kita lihat bahawa sains yang ada dalam sejarah Islam, iaitu sains moden, dia bercanggah, sains Islam bercanggah dengan apa yang dilihat sebagai sains moden di sini. Baik. Kemudian apa yang kita dapat lihat di sini adalah perkembangan sains sesuatu yang dinamik, dia sentiasa berubah memenuhi keperluan zaman, keperluan sesuatu masyarakat. Jadi sains pasca moden pula, maknanya dia telah beralih kepada satu zaman. Jadi sains pasca moden ini sains baharu yang mana menolak sains moden yang diasaskan oleh fizik Newton. Bila mana sains pasca moden menemui kuantum fizik, fizik baru. Jadi fizik Newton telah tidak relevan lagi dan tidak dapat menjawab banyak persoalan. Ini disebut kuantum fizik telah meruntuhkan falsafah sains moden ataupun fizik Newton. Pemikiran postmodernisme melawan terhadap dasar-dasar yang telah dibangunkan oleh kumpulan modernis. Maknanya mereka membawa satu agenda sains yang baru yang bercanggah dengan apa yang difahami oleh pemikir-pemikir moden. Jadi kalau kita lihat kepada tempoh masa antara sesuatu sains kepada sains yang lain, jadi sains Islam ni kalau kita lihat dia punya tempoh daya tahan dia hampir 1000 tahun, iaitu bermula pada abad ke-18 hingga ke-17. Satu tempoh yang lama bagaimana kerangka sains Islam yang dibentuk oleh kerangka tauhid itu dapat bertahan selama 1000 tahun dalam peradaban manusia. Manakala sains moden yang dibentuk pada abad ke-17 ini, tempoh daya tahannya adalah lebih singkat. Walaupun sains moden ini sering kali dibanggakan kerana dia membentuk satu pemikiran sains yang ada pada hari ini. Tapi tempohnya lebih kurang 350 tahun saja, daripada abad ke-16 atau 17 hingga abad ke-20. Dia tidak dapat lagi menampung dengan penemuan fizik baru itu, Jadi akhirnya sains moden itu telah runtuh ataupun hampir runtuh dalam zaman. Jadi selepas ini kita akan membincangkan lebih detail berkenaan dengan sains baru, justifikasi kepada sains baru yang diutarakan oleh Osman Bakar dan juga fasa-fasanya. Sebelum kita pergi lebih jauh, kita akan lihat sains Islam yang Osman Bakar utarakan, yang mana sains Islam ini adalah paradigma sains yang tidak sama dengan sains moden. Jadi itu yang disebut bahawa sains Islam ini tidak sama dengan sains moden contemporary. Satu benda yang berbeza. Oleh kerana itu, Osman Bakar mengutarakan istilah sains Islam. Walaupun sains Islam ni boleh dianggap sesuatu yang istilah sains Islam itu adalah baru. Walaupun sains Islam ni secara praktikalnya ada pada zaman pertengahan yang dibawakan oleh tokoh Islam, tetapi istilah sains Islam itu tak ada. Jadi Osman Bakar dan juga beberapa saintis Islam membawa agenda sains Islam ataupun mencadangkan istilah sains Islam bagi membezakan sains moden yang ada pada zaman sekarang ini dengan sains yang kita perlu, orang Islam perlu, iaitu sains Islam. Jadi menurut Osman Bakar, sains Islam ini menepati kerangka hikmah, iaitu keterlaluan dalam mengambil manfaat ilmu sains itu, sesuatu ilmu tanpa ada sebarang saringan, tapi ambil semua.
seperti mana yang ada dalam sains moden. Dan juga keterlaluan dari aspek membelakangkan sains, membelakangkan ilmu. Maknanya dia mengelak diri dia daripada belajar, mengambil manfaat daripada sains, sehingga dia kekal dalam keadaan jahil. Jadi sains Islam ni berada di tengah-tengah, kata Osman Bakar, iaitu menepati maksud hikmah. Tidak keterlaluan dalam ambil semua ilmu, ataupun tidaklah membiarkan dirinya dalam keadaan jahil dan tidak mengambil manfaat daripada ilmu asing. Itu sains Islam. Kemudian sains Islam ni menurut Osman Bakar dapat mengelak daripada falasi. Falasi itu maknanya kesilapan dalam membuat kesimpulan. Jadi menurut Osman Bakar, sains moden ini boleh terdedah dengan melakukan falasi bila mana sains bukan tauhidik lah, sains bukan tauhidik. Kerana memberikan sifat Tuhan kepada alam ataupun ciptaan. Maknanya memberikan sifat kesempurnaan yang ada pada Tuhan kepada makhluk. Seperti mana meyakini bahawa teori evolusi sebagai asal kepada kewujudan, sehingga menafikan adanya pencipta. Maknanya kita memberikan sifat Tuhan yang bersifat abadi, tidak ada permulaan kepada alam. Sedangkan alam ini adalah ciptaan Tuhan. Maknanya alam sesuatu yang baru, yang dijadikan. Bukan ia terjadi sendirinya tanpa ada pencipta. Jadi itu falasi ataupun kesimpulan yang ada dalam sains. Jadi dengan adanya sains Islam yang bersifat tauhidik, maka alam itu diyakini mempunyai pencipta. Seterusnya sains Islam bersifat tauhid, bersifat tauhidik. Jadi banyaklah dalam penulisan Osman Bakar ni menjelaskan tentang sains tauhidik, menjelaskan tentang aspek tauhid. Walaupun dalam tradisi Islam, tauhid ini difaham dalam bentuk yang lebih simple, ya. Tidak ada Tuhan yang disembah, yang mencipta, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dalam penulisan Osman Bakar ni, tauhid ini dijelaskan dalam kerangka ilmu sains. Jadi menurut Osman Bakar, pusat pengembangan ilmu sains Islam adalah tauhid. Maknanya berakar daripada tauhid. Worldview-nya adalah worldview tauhid. Dan ia adalah the side of Muslim. Dan ia adalah jiwa bagi orang Islam. Pusat jiwa bagi orang Islam. Dan akhir sekali, sains Islam ini, Osman Bakar memberikan beberapa definisi tentang sains Islam yang difahami dalam tradisi keilmuan Islam. Jadi, sains Islam ini adalah kesatuan ulum naqliyah dan juga ilmu rasional ataupun ilmu al-ulum al-aqliyah. Jadi ini menepati kerangka inak yang ada dalam usul. Maknanya kesatuan antara akal dan nakal. Kesatuan antara ilmu akal dan juga ilmu naqliyah. Jadi itu sains Islam. Jadi kesatuan nakal dan akal ni adalah definisi sains Islam yang mana menepati juga kerangka universiti kita sendiri, iaitu USIL, Universiti Sains Islam. Istilah sains Islam yang ada dalam universiti itu menepati kerangka maksud sains Islam yang telah diutarakan oleh Osman Bakar, iaitu persatuan antara nakal dan juga akal. Jadi walaupun istilah sains Islam ini banyak juga dijelaskan, contohnya dalam penulisan berkenaan dengan ulum Islamiyah. Maknanya sains Islam ni bukan ulum Islamiyah yang difahami berdasarkan kepada ilmu-ilmu cabang Islam. Seperti sahaja, seperti ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu syariah, Quran, hadis. Bukan itu sahaja. Ia menjangkaui aspek ilmu ulum Islamiyah yang difahami secara tradisi. Kemudian sains Islam juga bukan ilmu satu ilmu alam semula jadi yang mana dibuktikan melalui ayat Quran dan hadis, kan. Maksudnya kita ada penemuan saintifik itu kita buktikan dengan nas. Dia bukan itu sahaja. Dia lebih luas daripada hal yang tersebut. Oleh yang demikian, Islamisasi ilmu sains dan teknologi menurut Osman Bakar adalah indigenization of science and technology, iaitu membangunkan ilmu sains dan juga ilmu teknologi mengikut acuan budaya setempat dan agama, terutamanya sesuai dengan tujuan kebangsaan, tujuan masyarakat kita, tujuan negara, tujuan orang Islam, tujuan Muslim.
Okey, ini sains baru menurut Osman Bakar. Jadi sains baru ni bila mana fizik baru ataupun fizik kuantum, kuantum fizik telah merosakkan asas yang dibina oleh sains moden. Maknanya sains moden telah tidak kukuh lagi. Asas ini telah dicabar oleh penemuan fizik baru. Kemudian jadi oleh kerana itu sains baru ini memerlukan satu asas yang kukuh. Jadi kalau nak membentuk satu sains baru pada abad selepas zaman moden ni, kita memerlukan satu asas yang baru. Jadi Osman Bakar menyatakan bahawa sains baru ni asasnya adalah tauhid. Tauhid ini adalah asas yang kukuh. Kerana kalau kita melihat kepada sejarah sains, pada abad pertengahan, sains itu telah dibina dengan satu asas kerangka yang kukuh yang dibina berdasarkan kepada kerangka tauhidik yang tempoh daya tahannya menjangkaui 1000 tahun. Kemudian sains baru ini bersifat universal, iaitu mengekalkan nilai universal yang terdapat dalam tradisi sains Islam, iaitu nilai ummah dan juga nilai kesejahteraan. Jadi oleh yang demikian, Osman Bakar telah mengutarakan cadangan beliau ataupun idea beliau berkenaan dengan idea sintesis agung, the grand synthesis, dalam membentuk sains baru. Sains baru yang Osman Bakar cadangkan adalah melalui satu agenda sintesis. Jadi ini yang disebutkan dalam penulisan beliau, postmodern synthesis of Islamic science and modern science. Maknanya gabungan antara sains Islam dengan juga modern science tadi. Kalau kita tengok timeline yang saya bentangkan pada peringkat awal, ada sains Islam zaman tamadun Islam, kemudian ada sains moden, kemudian ada sains postmodern. Jadi sintesis yang Osman Bakar cadangkan dalam membentuk sains baru pada abad pasca moden ini adalah sintesis Islamic science and modern science. Jadi itu yang dikata sains Islam, sains moden, sains pasca moden dengan kerangka tauhid yang diambil daripada Quran dan hadis. Inilah adalah sintesis agung yang mana akan membentuk the grand synthesis, sintesis besar yang akan membentuk sains baharu. Jadi beliau mengutarakan beberapa justifikasi kepada idea ataupun cadangan sintesis agung ini ataupun sintesis besar ni, antaranya pada perspektif teologi, pada perspektif kefahaman agama kita. Sintesis ini wajar untuk dilakukan kerana Islam sebagai agama terakhir telah memainkan peranannya sebagai synthesizer. Ini kata Osman Bakar, Islam ni adalah agama terakhir yang telah melakukan synthesizer, maknanya telah menggabungkan elemen-elemen yang ada dalam agama dan membaik olehnya dengan membawakan satu keunikan, iaitu aspek tauhid. Dan itu yang perutusan Nabi SAW sebagai Nabi Khatamul Anbiya, Nabi terakhir, telah melakukan perubahan dalam agama-agama dalam tradisi manusia. Jadi sintesis ini adalah raison d'être Islam, maknanya sebagai sintesis ini adalah agenda ke Islam sebagai agama membezakannya dengan agama-agama lain ataupun ideologi lain. Prinsip keesaan Tuhan atau tauhid, agama ilmu yang unggul dan inklusif secara semula jadi. Jadi oleh kerana itu, Islam ini adalah agama yang bersifat universal, yang unggul, yang sesuai dengan manusia sejagat. Baik, yang kedua, justifikasi sintesis Osman Bakar adalah falsafah. Jadi sains moden telah memahami dunia fizikal ni dalam kerangka yang kurang tepat, yang salah. Kerana dunia fizikal ni adalah mempunyai autonomi yang mana sepenuhnya terlepas daripada Tuhan. Maknanya alam semula jadi, urusan alam telah tidak terputus daripada Tuhan. Maknanya diuruskan secara semula jadi by the law of nature. Jadi hakikat kewujudan hanya dengan menggunakan kaedah empirical saja. Maksudnya bebas daripada Tuhan, bebas nilai kudus, maka alam ini dapat difahami dengan menggunakan kaedah empirical yang dibawakan oleh semangat sains. Ia bercanggah dengan apa yang ada dalam Islam, yang mana kita orang Islam ataupun
hakikat kewujudan itu dia ada maratib al-mawjudat. Ada makhluk, ada Tuhan. Jadi kita membezakan antara kedua-dua tu, makhluk, Tuhan. Kemudian teori alam Newton telah membawakan undang-undang fizikal yang boleh ditemui oleh akal. Maknanya alam ni boleh difahami dengan akal saja, tanpa Tuhan. Tugas utama sains adalah untuk meneroka undang-undang alam tersebut berdasarkan kepada the principle of causality, berdasarkan kepada prinsip sebab akibat, lihat pada kesan. Jadi sains itu, alam itu difahami di dalam lab, di dalam makmal, buat uji kaji, buat pemerhatian, lihat sebabnya, kesannya. Jadi itulah alam itu difahami. Dan Cartesian body and mind yang menjadi asas penting dalam sains moden, manusia moden sebagai mesin yang berfikir. Jadi Cartesian body and mind ini dibawa oleh tokoh pemikir moden barat, iaitu René Descartes, yang memisahkan antara manusia itu ada dua elemen, mind and body. Kemudian jadi manusia itu difaham seolah-olah seperti mesin yang berfikir kan. Sedangkan manusia ni lebih kompleks daripada tu, dengan adanya jiwa kan, kalbu dia kan, yang mana kita tidak faham manusia itu secara mudah seperti mesin berdasarkan kepada sebab dan akibat. Dan akhir sekali, justifikasi sintesis ini Osman Bakar membawakan hujahnya berdasarkan kepada perspektif sains. Jadi berdasarkan kepada perkembangan ilmu, Osman Bakar menjelaskan bahawa kekurangan sintesis ilmu dan kajian rentas disiplin disebabkan oleh pengkhususan ilmu dalam bidang disiplin masing-masing. Ini jadi pada hari inilah, bila mana tidak ada hubung jalin sintesis, maka kita memahami latar belakang kefahaman kita berdasarkan kepada pengkhususan ilmu kita. Jadi menyebabkan penguasaan ilmu itu menjadi terbatas. Dan sains memerlukan penyatuan pengetahuan bagi mencapai keluasan visi ilmu pengetahuan yang sebenar. Jadi mesti ada sintesis, mesti ada penyatuan. Seperti mana kalau kita lihat kelahiran sarjana Islam pada abad pertengahan, sarjana Muslim, yang mana kepakaran mereka ini menjangkaui cabang-cabang ilmu yang ada pada hari ini. Maknanya mereka ni polimath kan, menguasai banyak cabang ilmu. Mahir dalam bidang fizik, bidang kedoktoran, bidang agama, bidang muzik. Ya. Itu kepakaran yang kita telah bina dalam sejarah tradisi Islam. Jadi Osman Bakar juga mengutarakan fasa proses sintesis ni. Jadi kerja sintesis antara sains Islam dengan sains moden tidak bermaksud semua asas andaian, konsep dan teori, metod dan alat, skema interpretasi data, objektif dan kriteria lain terus diterima tanpa syarat dalam proses sintesis. Maknanya kita tak ambil semua, kita tak ambil bulat-bulat seperti mana yang ada dalam sains moden. Dia adalah satu proses, di mana yang dinyatakan di sini dia ada proses yang dipanggil saringan. Proses saringan ini adalah, menurut Osman Bakar, warisan ilmu dalam kedua-dua sains Islam dan juga sains moden hendaklah disaring. Maknanya sains Islam yang muncul pada abad pertengahan, sains moden itu disaring. Kata Osman Bakar, proses saringan ini adalah pengasingan antara kesalahan dengan kebenaran, terutama sains yang ada dalam sains moden. Jadi, aktiviti intelek yang memerlukan kearifan bagi menentukan status epistemologi ilmu. Jadi, mereka yang melakukan proses saringan ini mempunyai dia adalah aktiviti intelek yang memerlukan satu kearifan, kefahaman yang mendalam tentang sesuatu ilmu bagi menentukan epistemologi ilmu tersebut. Jadi perlu dilakukan secara kolektif, bukan kerja seorang sarjana. Dia memerlukan usaha sama dalam sarjana Muslim yang mempunyai pelbagai latar belakang. Dan proses ini menurut Osman Bakar dia panjang, dia memerlukan tenaga, memerlukan komitmen serta akan menghabiskan banyak masa. Jadi dalam fasa proses sintesis ini, fasa saringan inilah yang menuntut banyak komitmen dan juga banyak masa. Kemudian selepas saringan, data itu telah dikenal pasti, apa-apa data yang telah dipilih itu, maka seperti kita buat kajian saintifik lah kan, penyelidikan. Jadi data yang kita telah perolehi daripada proses saringan akan diberikan interpretasi. Jadi inilah
interpretasi semula kepada idea-idea data yang telah diperolehi, yang telah dipilih. Dan selepas itu baru proses integrasi berlaku ataupun sintesis itu berlaku. Jadi di sini dilakukan berdasarkan kepada kerangka epistemologi tauhidi. Kemudian memerlukan kebijaksanaan hikmah. Kalau proses saringan tadi perlukan kearifan, perlukan komitmen, tapi pada peringkat akhir ni perlukan kebijaksanaan dan hikmah bagi melakukan proses sintesis ataupun integrasi tadi. Jadi apa yang menyatakan di sini bahawa sejarah tamadun Islam yang ada pada abad pertengahan itu boleh dijadikan sebagai sumber inspirasi bagi mereka yang melakukan proses ini. Dan sebagai kesimpulan akhir, sarjana Islam seperti Osman Bakar ini adalah tokoh penting yang telah berusaha memaknai sains dan teknologi berdasarkan kepada kefahaman tempatan, kefahaman Muslim, kefahaman Islam, menepati standard moral Islam, dan sudah tentu ianya bertentangan dengan sains moden. Jadi, beliau telah mengkritik sains moden, sains contemporary dengan mencadangkan idea sains baru melalui proses sintesis. Jadi inilah idea sains baru yang dimaksudkan oleh Osman Bakar. Menurut beliau, projek sintesis ilmu yang dicadangkan ini adalah perlu, mesti, necessary. Bukan hanya untuk masyarakat Muslim sahaja, tetapi ia adalah untuk seluruh manusia. Kerana sains baru yang sains Islam itu bersifat inklusif, dia universal, sesuai untuk ummah manusia sejagat. Sejarah Muslim dalam kerja-kerja sintesis ilmu boleh dijadikan panduan kepada sarjana kontemporari yang mendukung agenda sintesis ini. Jadi kita boleh ambil panduan berdasarkan kepada sejarah Islam, bagaimana sains Islam itu ditemui pada abad pertengahan. Jadi kita boleh ambil contoh di situ, inspirasi kita untuk melakukan kerja-kerja sintesis baru pada abad semasa. Jadi cadangan sains baru ini sudah tentunya dapat membuka jalan bagi penciptaan ilmu sains dan teknologi yang lebih maju dalam masyarakat kontemporari kita pada hari ini. Sekian, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.